Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Adakah Malaysia akan iktiraf Israel? Pengerusi Amanah Negeri Terengganu Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah menyifatkan kenyataan Menteri Luar Malaysia Datuk Saifuddin Abdullah yang berkata Malaysia tidak akan menormalkan hubungan dengan Israel sekadar melepaskan batuk di tangga. Malahan kami menganggap kenyataan kosong tersebut berbau penuh hipokrasi. Polisi kerajaan dinilai atas apa yang dipraktikkan, bukan atas kenyataan rasmi untuk menutup perbuatannya sebaliknya, ujar Raja Kamarul. Dalam kenyataannya, Saifuddin berkata Malaysia teguh dengan komitmennya yang sentiasa menyokong perjuangan rakyat Palestin dan menentang pencerobohan berterusan serta penindasan sistematik Israel di bumi Palestin. Bagaimanapun, kata Raja Kamarul, kenyataan tersebut sekadar untuk menafikan secara rasmi kenyataan Menteri Kerjasama Serantau Israel, Isawi French, yang menyatakan Malaysia, Qatar, Oman dan Tunisia akan menyertai perjanjian Abraham dengan Israel untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Isawi French berkata demikian dalam satu wawancara dengan laman Emirati Arab News yang diterbitkan Isnin lalu. Wawancara tersebut dibuat semasa lawatan beliau ke United Arab Emirates UAE yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun lalu. Raja Kamarul berkata kebelakangan ini tindakan kerajaan berkaitan dengan Israel amat mengecewakan dan mengkhianati perjuangan Palestin. Beliau membangkitkan mengenai isu kerajaan Malaysia membenarkan pegawai-pegawai kanan Israel hadir menyertai konvensyen di Kuala Lumpur. Kerajaan juga telah membeli alat perisikan intipan dari Israel serta pernah menerima warga Israel menjadi penasihat strategi, dakwanya. Malah, kata Raja Kamarul, Malaysia juga telah membenarkan pesawat intipan canggih Israel melalui ruang udara Malaysia tidak lama dahulu. Terbaru, Malaysia tanpa rasa bersalah turut menyertai Expo Dubai 2020 yang sedang berlangsung kini yang turut disertai Israel walaupun Palestin telah menarik diri dan membantah penyertaan Israel, kata Raja Kamarul. Beliau juga mempertikai sebuah papan billboard gergasi yang telah didirikan di Terengganu Darul Iman oleh ahli Parlimen PAS sebagai promosi besar-besaran Expo Dubai tersebut untuk menggalakkan rakyat Malaysia menyertainya. Kenapa terus menyertai Expo Dubai pada bulan Oktober 2021 ini bersama Israel walaupun rakyat telah lama membantah soalnya? Beliau melihat apa yang dilakukan oleh kerajaan sebagai cakap tidak sama bikin. Malaysia kini lebih mengutamakan keuntungan perniagaan duniawi dan wang ringgit tidak ubah seperti negara Arab dan Afrika lain seperti UAE, Abu Dhabi, Bahrain, Sudan dan Maghribi. Bukankah ini semua ke arah menuju menormalisasikan hubungan dan berjinak-jinak dengan Israel dan bukankah ini bukti-bukti yang nyata hipokrasi kerajaan, bidasnya? Menurut Raja Kamarul, ini semua berlaku semasa rakyat Palestin dihalau dari rumah dan tanah mereka di Syejarah dan kawasan Baitul Maqdis serta mereka yang bersembahyang di Masjidil Al-Aqsa ditembak dan dibom. Gaza juga baru-baru ini diserang dan dibom oleh Israel. Katanya suara kerajaan Melayu Islam Malaysia yang disertai Parti Islam PAS semakin tidak kedengaran serta banyak membisu dan semangat pembelaan Palestin makin pudar. Sementara rakyat biasa Malaysia mengibarkan ribuan bendera Palestin di rumah dan pokok-pokok di kampung dan bandar. Cukuplah sikap hipokrit dan penipuan berterusan ke atas rakyat Malaysia semasa kerajaan berjinak dan menjalinkan makin banyak kerjasama dengan Israel secara senyap-senyap di sebalik tabir. Kesemua tindak tanduk dan tindakan menunjukkan Malaysia ke arah menormalkan dan menjalin hubungan dengan Israel. Buktikan dengan amal dan perbuatan dan bukan hanya membuat kenyataan kosong penuh hipokrasi, tegasnya. Persoalannya, mengapakah isu ini muncul semasa kerajaan yang kononnya dikuasai oleh Melayu Islam? Apa guna kerajaan mempunyai seorang duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri iaitu Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang jika Israel berani mengeluarkan kenyataan bahawa Malaysia akan menandatangani perjanjian Abraham? Ini jelas menunjukkan negara asing terutamanya Israel tidak menghormati pendirian Malaysia berhubung rakyat Palestin. Kerana apa? Kerana mereka tahu
kerajaan Malaysia sekarang sangat lemah dan penuh dengan kaki stokrat yang tidak ada hala tuju dan tidak tahu mentadbir negara. Sehinggakan bekas Perdana Menteri yang gagal iaitu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin pun dilantik kembali menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara yang kononnya untuk menangani isu pasca COVID-19. Kerana mereka tahu sebahagian rakyat Malaysia masih boleh ditipu dengan naratif indah dan mudah digula-gulakan atas nama Melayu Islam. Berhentilah menjadi hipokrit. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.